Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Abul Anbiya. Bila mana kita melakukan kerja-kerja kebajikan, walaupun kerja kebajikan yang kita lakukan itu kalau nak dinilai sangat kecil, tetapi ia sebagai salah satu daripada sokongan dan dukungan kita kepada rakyat Palestin ataupun rakyat yang berada di Baitul Maqdis, sebagai menyokong golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta yaumil qiyamah atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan sentiasa ada satu golongan daripada umatku, mereka bangkit mempertahankan kebenaran. Musuh-musuh mereka tidak akan mampu memudaratkan mereka sehinggalah berlakunya kiamat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana mereka itu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hum bi Baitul Maqdis wa aknafi, dan mereka itu berada di Baitul Maqdis dan kawasan yang berada di sekitarnya. Alhamdulillah, walaupun perjalanan ini kita tak mampu nak menjejakkan kaki lagi di Baitul Maqdis, bersolat di sana, tapi ia sebagai salah satu daripada usaha kita membantu masyarakat yang berada di sekelilingnya dalam usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kawan saya semalam kemarin dulu, dia usaha masjid, Sarjana Utama. Saya kebetulan yang mengurusi itu. Dia baru balik daripada Baitul Maqdis, daripada menziarahi Masjid Al-Aqsa. Dia sempat pergi ziarah ya tuan-tuan, dalam perjalanan balik on the way daripada Umrah, pergi masuk ke Baitul Maqdis dan dapat ziarah Masjid Al-Aqsa. Dan apa pesan daripada Imam Masjid Al-Aqsa? Dia kata kepada rakyat umat Islam khususnya, ziarahlah Masjid Al-Aqsa. Kami tak perlukan kepada wang tuan-tuan, tetapi kami perlukan kepada sokongan kita sebagai umat Islam. Itu yang diharapkan oleh orang Palestin. Rakyat yang mempunyai himmah yang sangat tinggi, pribadi yang sangat hebat, kecekalan hati yang sangat istimewa, yang kalau kita nak bandingkan dengan tempat-tempat yang lain, dan ini dapat dirasai oleh kita bila kita berada di sana. Kita merasai kecekalan mereka walaupun mereka berada dalam suasana perang, kalau kita boleh istilahkan. Bila masa kalau Israel nak serang mereka, mereka boleh serang sebab mereka berada dalam cengkaman, masih lagi berada dalam cengkaman. Israel berada dalam tempat yang sangat terhad dan sangat kecil, dan mereka mempunyai kecekalan hati yang sangat hebat. Sahabat saya pergi ziarah Baitul Maqdis dan dia kata sangat sedih suasana. Salat di sana hanya ada 2 saf untuk lelaki, 2-3 saf untuk lelaki, dan jemaahnya adalah jemaah yang datang ziarah daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada India. Rakyat Palestin tak ada, tak ada. Mungkin imam saja dan beberapa orang yang bertugas di Masjid Al-Aqsa. Mengapa mereka tidak dibenarkan untuk salat di sana? Atas alasan keselamatan. Itulah yang diberikan oleh Israel. Dan kita merasakan tanggungjawab kita umat Islam. Kalau kita tidak mampu untuk membebaskan secara menyeluruh, kita mesti memberikan pertolongan semampu yang kita mampu, supaya kita termasuk di kalangan orang yang mendukung kumpulan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mereka yang berada di Baitul Maqdis dan berada di sekitarnya, kita memberikan bantuan kepada mereka. Walaupun kita tak bersama dengan mereka memberikan masa, tenaga, jiwa dan raga kita untuk mereka, tapi sebahagian tapi sedikit sebanyak kita memberikan sokongan kepada mereka. Saya berjumpa dengan satu kumpulan manusia di Gaza yang dia memberikan kepada kita suntikan semangat nak mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Sebelum ni mungkin kita baca doa. Bila kita baca doa Rabitah, wa amitna ala syahadati fi sabili, matikan kami syahid di jalan, di jalan wahai Tuhan. Hati ragu-ragu, hati saya juga, saya sebut saya, hati saya ragu-ragu, saya ni sanggup tak mati syahid di jalan Allah. Doa tu
Lafaz kita doa dengan Allah betul, nak mati syahid di jalan Allah. Tapi praktikalnya kita sanggup ataupun tidak. Itu. Tapi bila jumpa dengan rakyat Gaza, jumpa dengan pemuda-pemudanya, saya bercakap dengan seorang pemuda, nama dia Karim. Dia kata, wahai sahabatku, doakan saya supaya mati syahid di jalan Allah. Dia sebut tu bukan dengan mulut, tapi dalam linangan air mata. Doakan saya supaya saya mati syahid di jalan Allah, air mata mengalir. Saya tak jumpa orang yang hebat macam ni. Perasaan nak mati syahid dengan keikhlasan hati. Kalau tak ada keikhlasan hati, maka tak akan mengalirkan air mata. Tapi mengalirkan air mata itu menunjukkan keikhlasan dalam hati. Betul-betul nak mempertahankan bumi Anbiya walaupun dengan jiwa dan raga mereka. Usianya baru 20-an, mungkin 20-an, mungkin 30-an. Tapi itulah semangat yang ada dalam diri orang-orang yang berada di Baitul Maqdis. Benarlah apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada hadis ini. Terima kasih Ustaz Masyufi yang seterus sikit dengan pengalaman beliau pertama kali berada di Gaza, bumi Anbiya. Dan saya serahkan sedikit pada Tuan Imam untuk berkata apakah program-program dan projek yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Gaza. Silakan Tuan Imam. Terima kasih Tuan Izul. Alhamdulillah, dalam misi yang lalu banyak program ataupun lawatan yang telah kami lakukan, dan insyaAllah saya cuba memilih yang penting-penting saja untuk dikongsi sebab akan masa. Pertama, kalau kita ingat pada 2010-2011 yang lalu kami telah mengadakan lawatan dan buat MOU dengan RMA bagi pembinaan sebuah kilang roti berharga RM600,000, yang mana peruntukan sebanyak peruntukan kepada Kementerian Luar, dan saya sendiri telah menerima daripada kementerian. Dan alhamdulillah, kalau kita sempat tengok video lepas ini, kilang roti ini sudah beroperasi pada September tahun lepas, dan kami telah merasai roti tersebut, dan kita juga bawa balik ke Kairo untuk dikongsi dengan pelajar-pelajar sana. Dan tuan-tuan boleh juga saya dalam Facebook, dalam YouTube dan kilang roti tersebut. Ini kilang roti yang baru dengan harga yang berpatutan, dan insyaAllah kalau tuan-tuan ada kesempatan mungkin dapat join sama dalam misi kita bulan-bulan Ramadan, insyaAllah. Dan yang kedua, tapak masjid yang telah kita tanda-tangani pada 2011 lalu telah separuh siap. Clearing sudah ada, 3 tingkat ada, cuma menunggu bumbu untuk disiapkan. Dan insyaAllah pihak kontraktor dan juga MR yang memantau perjalanan projek ini akan memastikan masjid ini akan beroperasi pada bulan Ramadan ini. Dan KPI saya kepada mereka bulanan, sebab kita dah serah ke semua ini. InsyaAllah projek ini akan berterusan, bukan setakat masjid saja. Kita akan merangkumi kompleks Islam, akan menempatkan pusat rawatan, trauma center, tahfiz, rumah jenazah dan sebagainya. Dan insyaAllah duit yang kita kumpul sehingga kini untuk menyiapkan fasa pertama sudah cukup, tetapi sebenarnya masih diperlukan sebab kita nampak kompleks yang besar, dan kita perlu peruntukkan tanah yang baru. Dan tanah ini dalam masa 10 tahun mesti ada pembangunan, dan sekiranya tidak ada pembangunan, pihak kerajaan tempatan Gaza akan mengambil alih. Dan insyaAllah gambar yang saya tengok sendiri memang cantik gambar masjid yang boleh memuatkan sekitar 2,000 orang. Dan yang ketiga, Muslim Care juga telah komit untuk membuat pulih 2 perpustakaan, satu di kolej dan satu di luar. Yang ini insyaAllah kita semampulah, sebab ini projek just kita nak improve dia punya facility, dan kita akan menempatkan konsep yang telah dilaksanakan oleh perpustakawan di Selangor. Sebab itu kita bawa pegawai-pegawai daripada perpustakawan di Selangor untuk memiliki maksud bagaimana untuk memastikan perpustakaan ini bukan hanya pergi pinjam buku, baca buku balik, tak. Dia lebih pada nilai-nilai rohanian
Di sana bila kita tayangkan video dari usahawan Islam, pihak Kementerian Pendidikan Gaza begitu teruja, dan sekiranya bajet daripada kajian selama lulus, dia akan ambil yang besar, yang perpustakaan yang lebih besar, 5 tingkat. Dan insyaAllah kontraktor ataupun arkitek yang terlibat juga merupakan bekas kaki tangan KLCC, iaitu Setiausaha Agung Muslim Care Haji Zakaria. Dan Haji Zakaria akan memastikan perpustakaan orang ini dan juga masjid bercirikan Malaysia. Bila orang tengok masjid ni, masjid Malaysia. Begitu juga Kilang Roti tadi. Kilang Roti, nama dia Kilang Roti Malaysia Asyafi'i, Malaysia Asyafi'i. Dan alhamdulillah telah dapat kita laksanakan. Dan seterusnya kita juga mengadakan lawatan ke Kolej Sains dan Teknikal, di mana Muslim Care telah memberi atau menyumbang komponen robotik, dan mereka ini akan menggunakan kepakaran untuk menyediakan betul-betul robot. Dan kami telah dipertunjukkan betul-betul robot dan juga pelbagai alat keratangan dan sebagainya, dan setiap peserta tersebut boleh pilih apa bentuk keratangan yang nak kita ambil lah, free of charge. Dan yang untuk muslimat harga sampai $30 pun dapat. Kita orang dapat yang murah, lelaki-lelaki muslimat dia ada kain yang untuk selendang dan sebagainya. So mereka ini mempunyai kepakaran dan insyaAllah kita akan bantu. Dan pada lawatan tersebut kita telah menyerahkan sebanyak €5,000 untuk pelajar-pelajar